Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Al-Imamah, Kitabul Imamah. Itu perbincangan tentang imam. Imam di sini maksudnya imam salat. Sambungan pada malam ini muka surat 3, bab yang kedua. As-salah ma'a immatil jawr. Salat berimamkan imam yang berperangai buruk. Al-jawr itu maknanya perangai buruk, yang akhlak, kurang akhlak, su'ul adab, yang buruk, budi pekerti. Macam mana sah ataupun tidak, ataupun kurang, ataupun macam mana. Imam An-Nasai telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Dia ada mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama, dia hadis itu sebenarnya ada silap nombor tu. Dia hadis yang pertama, cuma dalam kurung yang nombor dua tu anda mengambil kira beberapa yang syarat. Jadi kita nak tahu di bawah Kitabul Imamah ni ada berapa hadis. Jadi hadis itu saya ada letak dalam kurungan tu. Jadi sepatutnya hadis tu hadis yang pertama tu. Bersilap sebenarnya hadis pertama tu maksudnya hadis pertama di bawah bab ini. Hadis yang kedua yang dalam kurungan itu isyarat pada hadis di bawah Kitabul Imamah. Jadi mana kadang kita boleh tahulah rupanya daripada awal sampai akhir berapa hadis. Cuma di bawah bab, kalau di bawah bab, ini hadis pertama bukan kedua tu ubah, itu tersilap ni. Untuk nombor di sebenarnya untuk memudahkan. Baik, hadis pertama di bawah bab ini iaitu hadis yang ke-778. Wa bi qala akhbarana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Ismail bin Ulayyah qala hadatsana Ayyub an Abil 'Aliyah al-Bara qala akhara Ziyad as-salah fa'atani ibnu Sabit fa'alqaitu lahu kursiyya fajalasa 'alayhi fadhakartu lahu sun'a Ziyad fa'adda 'ala shafatayhi wa daraba 'ala fakhidhi wa qala inni sa'altu Aba Dharr kama sa'altani fadaraba fakhidhi kama darabtu fakhidhak wa qala inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani fadaraba fakhidhi kama darabtu fakhidhak faqala alaihi salatu wassalam salli as-salah liwaqtiha fa in adrakta ma'ahum fasalli wa la taqul inni sallaitu fala usalli. Imam An-Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Dharr. Lalu dia pilih ni kita ambil hadis ni, dia panggil hadis Abu Dharr lah. Cumanya kita kena ambil bahagian atas sikit. Daripada Abil 'Aliyah. Jadi Ayyub telah meriwayatkan untuk ni baris yang ketiga. Ayyub telah meriwayatkan kepada kami daripada Abil 'Aliyah. Abil 'Aliyah tu mana Al-Bara tu lah. Al-Bara tu dia panggil badal dia. Siapa dia Abul 'Aliyah? Al-Bara. Siapa dia Al-Bara? Abil 'Aliyah. Itu dalam bahasa Arab dipanggil badal. Beliau berkata, siapa dia? Abil 'Aliyah. Ziyad telah melewatkan salat. Akhara tu maknanya melewatkan salat. Selepas itu saya didatangi oleh Ibnu Samit. Lalu saya berikan kepada beliau sebuah kursi. Lalu beliau duduk. Qamah itu tersilap. Lalu beliau duduk di atas kursi berkenan. Kemudian saya telah sebut kepada beliau tindakan Ziyad tersebut. Saya sebutlah Ziyad ni salat lewat.
Dia mengadu kepada Ibnu Samit. Beliau telah menggigit kedua gigi kaciknya dan menepuk atas paha saya. Anak pun nak terima tu. Dia gini, dia kacik gigi lepas. Dia buat. Ni kita bincanglah selepas ni tu. Dia sebenarnya hadis ni panggil hadis musalsal lah. Dia kacik gigi, mana nak marah lah. Dia kacik gigi lepas je lah. Dia kacik dia buat. Tu nak marah. Dan menepuk atas paha saya. Dia tepuk atas paha saya. Beliau berkata, siapa beliau tu? Ibnu Samit. Lepas dia tepuk paha saya tu, kata Abil Aliyah. Lalu Ibnu Samit berkata, sesungguhnya saya telah bertanya soalan yang sama kepada Abu Dzar. Lalu beliau telah menepuk paha saya sebagaimana saya telah menepuk paha engkau. Dan Abu Dzar berkata, mana Ibnu Samit pun ceritalah apa yang dikatakan oleh Abu Dzar itu. Sesungguhnya saya pernah bertanya soalan yang sama kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menepuk paha saya sebagaimana saya telah menepuk paha engkau. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau salatlah pada awal waktu. Jika engkau sempat bersama mereka, maka salatlah pula. Dan jangan engkau kata, saya telah salat, oleh kerana itu saya tidak akan salat. Maksudnya untuk kali yang kedua. Baik, cuba kita tengok. Hadis Abu Dzar ini adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kenyataan yang tepat berkenaan nama pemimpin seperti yang tersebut dalam hadis adalah Ibnu Ziyad, yakni Abdullah bin Ziyad. Perkara ini disebutkan dalam Sahih Muslim, jilid 5, Faswat 150, Musnad Ahmad, dan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi Imam Ahmad menyebutkan dengan sharih dalam Musnad. Sebenarnya Ubaidillah bin Ziyad. Ibnu Ziyad itu maksudnya Ubaidillah. Bukan Abdullah bin Ziyad tu, Ubaidillah atau sebut dengan jelas. Jadi sahihnya beliau adalah Ubaidullah bin Ziyad. Betul-betulnya. Baik ini bukan Abdullah bin Ziyad tu. Sebab kalau kita perhatikan dalam teks ni, dia sebut Ziyad. Hak ana buat dalam kurung itu tidak sepatutnya Ubaidillah bin Ziyad. Jadi bukan Ziyad. Ziyad tu ayah dia. Ubaidillah. Bukan Abdullah. Bawah betul. Baik, siapa Ubaidullah ni? Zahirnya beliau adalah Ubaidillah bin Ziyad bin Abi. Haktunya. Beliau adalah pemimpin yang berjaya membebaskan beberapa negara. Seorang yang sangat berani, dikatakan keras sikap. Dia pemimpin tentera, memang keras lah. Seorang pemimpin tu hebat. Beliau meninggal dunia di Basrah. Mungkin juga watak ini adalah Ubaidillah bin Ziyad bin Zibyan al-Bakri. Mana ulama khilaf. Setengah kata tidak Ubaidillah bin Ziyad bin Abi tu. Setengah kata Ubaidillah bin Ziyad bin Zibyan al-Bakri. Wafat pada tahun 75 Hijrah. Dia ni juga seorang yang hebat lagi berani. Bahkan beliau ni adalah seorang yang sangat rapat dengan khalifah pada waktu itu, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Anda sebut ni untuk menyatakan bahawa tentu tidak Ziyad lah. Cuma khilafnya antara Ubaidullah bin Ziyad bin Abi ataupun Ubaidullah bin Ziyad bin Zibyan al-Bakri. Tapi ramai ulama kata Ubaidullah bin Ziyad bin Abi. Tentunya bukan Ziyad lah. Itu tersilap. Tersilap kan? Baik, tak apalah. Baik. Yang ketiga, harus salat di belakang imam-imam yang zalim. Inilah maksud tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Isu ini akan disebut kemudian dalam hadis berikutnya. Hadis ini dinamakan sebagai hadis musalsal. Hadis musalsal ini begini lah. Kalau nak tengok secara detail boleh rujuk dalam kitab lah. Cuma saya sebut ringkasnya begini. Hadis musalsal di mana kita meriwayatkan hadis, mana perawi-perawi itu musalsal setengah ulama itu maknanya dia mengajuk cara periwayatan. Misalnya di sini dia tepuk pohon. Kalau kita perhati ke sini mana tepuk pohon. Jadi kata Ibnu Ulayyah, Ismail Ibnu Ulayyah, dia kata Ayub meriwayat kepada kami daripada Abil Aliyah. Dia kata Ibnu Ziyad lah sebenarnya telah melewatkan salat. Lepas tu dia
dia didatangi Ibnu Samit. Dia pun ceritalah Abul Aliyah kepada Ibnu Samit tentang Ibnu Ziyad itu. Jadi bila sebut gitu, mula-mula dia gigi kaki dia, tetap apalah hal itu tidak berlaku pada saya. Bukan itu maksud. Dia tepuk atas paha saya. Dia tepuk atas paha saya. Kata siapa dia? Kata Abul Aliyah itu. Kemudian Ibnu Samit kata, sebenarnya soalan ni juga saya tanya, tapi soalan ni bukan soalan ni kena faham, soalan ni bukan soalan berkenaan. Soalannya lagu mana orang jenis pasti melewatkan salat ni. Itu soalannya. Hak Ibnu Samit, hak dia tanya Abu Zar, dia tidak tanya berkenaan dengan Ubaidillah bin Ziyad tu, dia tanya soalan berkenaan dengan pemimpin yang semaya lewat. Sebabnya hak pemimpin semaya lewat ni sebelum Nabi wafat, Nabi sebut je akan datang, akan berlaku pemimpin-pemimpin ini semaya lewat. Kita akan bincang dalam hadis lepas ni lah. Nabi sebut pada kau tu tak berlaku lagi. Ni kita bincang selepas. Cuma di sini nak ayat musalsalnya, bila dia tanya Abu Zar tentang soalan, Abu Zar pun tepuk atas paha dia. Abu Zar pun pernah tanya Rasulullah pun tepuk juga atas paha dia. Sebab tak aku tepuk juga atas pahamu? Amal tepuk tu mana tepuk sekadar nak ayatnya serius masalah. Itu maksudnya. Tapi cara periwayatan antara perawi-perawi itu dah begitulah Rasulullah buat, maka begitulah juga dia buat semasa dia meriwayatkan hadis itu. Jadi perawi selepas dia pun begitulah juga, tepuk juga. Itu dia panggil musalsal. Musalsal. Kalau kita agak dia mengajuk lah, misalnya ada musalsal tu, bila dia sebut hadis ni, dia Nabi pada waktu berada di atas unta misalnya. Bila dia nak sampai ke hadis, dia naik, dia supah. Penting tu juga tu perkara tu. Jadi kita ni kalau tak ada unta, tak payah naik motor lah. Cara unta tak ada, naik ke motor. Nak riwayatkan hadis dia. Tak perlu lah. Gitu. Inilah maksud. Kemudian ada pembahagian dia tu boleh rujuk dalam kitab secara khusus lah. Tapi ini maksudnya musalsal. Baik. Cuma di sini apa yang anda nak sebut di sini ya, sebelum kita pergi pada perbincangan ringkas, sebab perbincangan detail selepas ni. Musalsal ni sebenarnya dari sudut kesan dalam periwayat, dia menunjukkan jelas maklumat. Dan dia memberi kesan yang cukup positif lah pada orang yang kita riwayatkan. Nak ayatnya perkara ni aku tanya Nabi buat gini, Nabi tu buat apa? Jadi bila mu tanya aku pun buat gitu juga. Sampai Ibnu Samit pun buat gitu juga pada Abul Aliyah tu. Maknanya jelas benar tu, soalnya sama. Galakkan salat di awal waktu, dan jika selepas itu beliau berkesempatan salat dengan jemaah yang salat agak lewat, maka sunat beliau melakukan salat untuk kali kedua. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan tajuk ni. Walaupun padahal kita kata dah, masalah Ibnu Ziyad ni dia dizalim setara mana, itu perbincangan lain pula lah. Sebab Anas dia pun tidak terima lah sebulat-bulat seperti sejarah setakat kita belajar lah. Mana kena rujuk banyak perkara. Tak apalah, kuku mana pun dia begini kadang-kadang pemimpin dia ni sebenarnya pemimpin tentera. Dia ni pemimpin tentera dia ni. Biasanya pemimpin tentera yang sebuah hajjah memanglah ulama buat kajian pula tentang data-data menyebutkan tentang diri dia. Dia kata memang dia ni agak keras lah, tegas. Jadi bagi setengah orang, kalau kita guna tegas tidak nampak berat sangat. Tapi kalau kita guna kalimah zalim, kalimah kasar, nak bunyi berat. Tapi isu yang kata dia bunuh orang sewana-wana, menghalalkan Madinah 3 hari, itu bohong. Riwayat itu tak sahih. Ulama pertikar riwayat. Ulama pertikar. Dengan anak tu ada buat apa ni, tebal juga lah. Dia bincang khusus. Bincang tajuk kitab Hajjaj dan riwayat-riwayat mereka yang dikaitkan dengan dia. Sampai kata zalim luar biasa. Sehingga dia letak sebagai lakab dia Az-Zalim. Bila sebut nama dia Az-Zalim, tu ulama kata kerana tidak buat kajian secara detail, menyebabkan ialah sebab dalam sejarah sebut tu. Bahkan dalam kitab tu dia sebut sebenarnya yang mereka riwayat untuk memburukkan dia ni pokok Syiah. Sebab apa? Sebab dia ni antara pemimpin tentera dalam kerajaan Umayyah yang kejar Syiah. Bahkan dia pernah bersyarah, berpidato di Mesir. Dia kata dia akan cari pokok Syiah ni walaupun sampai ke lubang cacing. Pokok Syiah bunuh Sayyidina Osman. Dan
Dia bawa pedang tanpa sarung pun di hadapan dia tu adalah ramanya kelompok Syiah lah di Mesir tu. Itu disebut dari riwayat. Jadi kena berhati-hatilah sebab ni tokoh yang percaya, tokoh besar ni yang membebaskan dia punya kerajaan pada waktu itu. Kerajaan-kerajaan syirik dia tukar jadi tauhid, bukan main jasa dia. Sebab tu masa anak belajar pun Maulana kata, Maulana sendiri pun kata dia tak berani nak terima riwayat-riwayat sebab jasa dia sangat besar. Sebab dari satu pihak yang lain kata dia ni boleh. Lepas tu riwayat orang kata dia ni teruk. Banyak kehalang Madinah 3 hari siapa wanita mengandung kesal daripada dirogo 3 hari. Berat tu cerita tu. Tidak pernah sabar. Tak sahabat ada lagi masa tu. Dia cerita-cerita. Ni kan kalau di sekolah menengah. Masa di sekolah menengah. Memang guru kita cerita lah tu. Allah wanita-wanita Madinah tu dihalalkan untuk tentera dia. Nak rogo siapa? 3 hari. Berat tu. Cerita-cerita begitu tak apa. Lepas tu dia ni banyak. Ramai lah. Ulama-ulama dia bunuh. Maknanya dia ni bunuh di semana-mana. Dia gambar sejarah. Zalim, luar biasa. Dan dikaitkan pula arahan tu arahan Yazid pulaknya. Ni satu perkara pula lah. Tak apalah. Sebab tu anak kata, mana kadang-kadang masalah persepsi. Boleh jadi bila dia ni kerah, bila dia bertingkap tegah, orang kata dia, setengah orang kata tegah baru. Jadi kadang-kadang, jadi hak sebenarnya macam mana? Seperti yang digembar-gemburkan dalam kitab-kitab sejarah, zalim, bunuh ulama tu, bunuh orang yang tidak selalu dengan dia kerana nak dapat jawatan yang tertinggi terus, bunuh orang itu bunuh. Tak betul. Kalau begitu sungguh sahabat yang ada zaman itu tak akan biar. Kalau betul begitu sungguh teruk kerajaan Umayyah, memang dia nak gambar teruk kerajaan Umayyah. Sebab tu dia burukkan tokoh besar tu. Sebab itulah ramai kita tengok misalnya Khalid Al-Asqalani dia kata kamu kena perhati. Kalau banyak riwayat yang direka khususnya oleh Syiah untuk memburukkan seseorang tokoh, kamu kena kaji tokoh tu mesti dia berjasa besar dalam agama. Sahabat ulama sebut begitu. Mana kalau seseorang itu banyak riwayat teruk di gambar sejarah. Sebab guru saya kata Maulana ni buka seriwayat tengok ada Syiah, buka seriwayat tengok ada Syiah. Cara tu mana orang ini berjasa besar tu. Dia tidak akan burukkan seseorang itu kalau sekadar orang itu petani, orang itu tukang kebun, dia tak buruk. Mana orang yang dia burukkan, mana orang yang berjasa besar. Itu kita kena ingat. Baik. Dia ni seorang tokoh ni. Ubaidillah bin Ziyad ni. Kalau baca tentang Karbala, teruk benar lah ni. Baik, seterusnya. Disyariatkan mengulangi solat fardu. Solat kedua statusnya adalah sunat. Okey, kita akan bincang sedikit. Cuma saya nak sebut satu poin saja yang ringkas bahawa melalui hadis ini kita dapati bahawa poin yang paling besar yang diambil oleh ulamanya, biarlah kita letaklah. Kita bincang semula tentang Ubaidillah. Maknanya boleh. Mana tidak kata tidak sah. Cuma ulama sebut jauh, dia tidak kafir. Jauh ni maknanya dia ni ada masalah di segi akhlak. Zalim tapi tak sampai mereka kafir. Kalau kafir memang tak boleh lah. Terus sebab tu saya terima seburuk-buruk. Pemimpin yang buruk-buruk, mana buruk akhlak. Jauh. Itu clear. Yang pertama. Yang kedua, poin yang paling besar. Yang kedua, bahawa salat fardu ni boleh dilakukan 2 kali. Saya tak jumpa lah 3 kali tu. Setakat 2 saja. Jadi kenapa berlaku 2 kali ni sebab apa? Keadaannya macam mana? Keadaannya bila berlaku maknanya solat jemaah, dia ada istilah jemaah yang kecil, jemaah yang besar. Jemaah besar ni di masjid jami'. Di masjid besar, semaya tu lewat. Kita boleh semaya dalam jemaah yang kecil, semaya dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan beberapa kawan. Kita boleh semaya dulu sebab kita nak ambil fi awwali waqtiha. Pada awal waktu. Tu dia panggil jemaah kecil. Lepas tu kita pergi masjid kerana ada urusan. Tiba-tiba orang baru semaya. Ni jemaah besar. Sampai 500 orang. Boleh kita semaya. Tapi waktu jadi sunat. Tu dia nak ayatnya. Bahkan Nabi kata, jangan kamu kata aku mayat dah. Tak semaya dah lah. Jangan kata semaya. Sebab apa begitu? Bincang dalam hadis selepas ni. Sebab dalam hadis lain Nabi kata, Nabi kata kalau nak semaya. Nak pun longgar pula hadis lain. Dah semaya dah. Dia waktu pergi masjid orang semaya lewat. Sebab dia pergi zaman dulu ni, pemimpin yang ada yang berlakunya, salah-salahnya Ubaidillah ni semaya lewat. Kita kata dah semaya lewat.
Apa dia tunggu dia ni? Dah, style zaman dulu, pemimpin dia adalah imam salat. Budaya umat Islam dulu. Tidak sekolah ni. Lah ni orang kata pemimpin tinggi tu. Lah. Dah, supaya kita maklum lah. Kalau zaman dulu tidak. Itu saya sebut dalam huraian selepas ni. Akhirnya tahu juga tu suasana tu. Takut kita timbul. Dah dia main lewat. Pakat main je. Dah apa? Dia tak ada email. Dah dia lah tu email. Dia tu email. Masalah tu. Lepas tu lah ke mana? Kita akan tengok sepan ni. Anda cuba bawa beberapa kenyataan daripada Imam Nawawi, daripada Khattabi, yang kita boleh faham fenomena jawatan imam di zaman keemasan Islam ini. Budayanya macam mana? Baik. Kita pergi kepada hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-779. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala hadatsana Abu Bakr ibn Ayyash an Asim an Zid an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum satudrikuna aqwaman yusalluna as-salah li ghairi waqtiha fa in adraktumuhum fasallu as-salah li waqtiha wa sallu ma'ahum waj'aluha subhah. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah. Abdullah di sini maknanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pasti, anda terima pasti ya, lepas ni kita bincanglah sebab ialah Allah ni biasa terima barangkali, mudah-mudahan, harap-harap, itu biasa la'alla lah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di sini tak boleh terjemah la'alla dengan arti mudah-mudahan. Anda terjemah pasti kamu akan sempat bertemu dengan kaum yang menunaikan salat bukan pada waktunya. Dia sebut kaum. Dia tidak sebut pemimpin. Dalam riwayat ni, jika kamu sempat dengan mereka, maka salatlah kamu pada waktu. Nabi suruh kekalkan hak asal. Salatlah pada waktunya, mana awal waktu. Dan salatlah bersama mereka. Kamu jadikan salat kedua kamu sebagai sunat. Jadi kamu sama salat itu jadi sunat. Di sini ada hikmat besar. Baik, cuba kita tengok. Pertama sekali, hadis Ibnu Mas'ud ni adalah sahih. Hadis ini sahih. Yang kedua, ni ada sedikit silap pada segi ayat ni. Anda pun tak perasan. Jadi kalimah la'alla di dalam hadis bermaksud pasti, litahqiq. Ubuhan. Kalimah la'alla di dalam hadis bermaksud pasti, litahqiq. Bukan bermakna mudah-mudahan. Bukan bermakna ataupun bermaksud mudah. Jadi potong tu, yang maksudnya adalah pasti tu potong. Semula kalimah la'alla, kena ingatlah la'alla ni asal maknanya mudah-mudahan, harap-harap. Tetapi kalimah la'alla dalam hadis bermaksud pasti, yakni litahqiq. Bukan bermakna mudah-mudahan. Kenyataan ini, kenapa ulama kita sebut begitu? Kerana berdasarkan kepada riwayat-riwayat lain. Kalau Quran ada tafsir Quran dengan Quran, hadis begitu. Nak faham hadis ni, kena tengok hadis lain. Maknanya kita boleh kata tafsir syarah hadis dengan hadis lain. Seperti mana tafsir Quran dengan Quran. Jadi macam mana ulama kata kena terjemah pasti? Tak boleh terjemah mudah-mudahan, harap-harap, tapi kena pasti. Sebab lihat pada riwayat lain. Misalnya, banyak ni anda ambil contoh satu saja. Misalnya riwayat Abu Zar. Abu Zar ni itu daripada Zaid ni Abu Zar. Sebagaimana tersebut dalam Muslim. Ya Abu Zar, innahu sayakunu ba'di umara yumayyituna as-salah. Yumayyitun. Dia baca yumayyituna. Yuakhiruna, yumayyitun bermakna yuakhiruna. Baik. Maksudnya, wahai Abu Dzar ataupun Abu Dzar, tak apalah itu. Sesungguhnya akan ada selepas kematianku pemimpin-pemimpin yang melewat. Sebab dia kena sesungguhnya. Kena sepatutnya nak highlightkan sesungguhnya tu. Jadi sesungguhnya itulah maknanya pasti. Kalau kita perhatikan dalam riwayat ni tak ada sebut la'allakum satudriku gitu. Hak riwayat Abu Zar ni innahu, sesungguhnya. Sesungguhnya ni bahasa yang menunjukkan pasti lah. Tegak. Saya kunu akan berlaku. Ada makna sesungguhnya.
Jadi maksud kaum di situ dasar pada hadis ni juga maknanya pemimpin-pemimpin yang melewatkan salat. Jadi kenapa sebut pemimpin lewat salat kaitkan dengan pemimpin? Sebab budaya zaman itu pemimpin politik, pemimpin negara, dialah jadi imam di masjid jami. Sebab tu ulama sebab ni adalah anak buatnya. Sebab tu ulama sebut dulu nak jadi pemimpin dia kena reti agama. Dia bukan reti politik saja. Tapi kalau tak reti rasa politik agama dia tak boleh juga. Nak jadi tu email tak nak alim sah. Tapi maknanya tidak ada ketalutut masa jadi tu email tu. Tu bahasa muda. Sebab dia kata pemimpin salat itulah pemimpin politik. Dia ambil mana tu? Dia kekalkan hak asal. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, buat ni lah jadi imam Masjid Jami' Masjid Madinah tu. Jadi dia kata tu hak sebenarnya. Jadi dia kekalkan. Ulama bincang apa dalam hadis sebut bila lewat semaya ki ada pemimpin mai lewat. Sebab dia ni jadi imam. Tapi ada perbincangan tu. Baik, cuba kita tengok sebagai contoh di sini. Itu contoh tadi itu dalam riwayat Abu Zar tersebut dalam Muslim. Dalam Sunan Abu Daud terdapat riwayat yang bersumberkan daripada Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah telah bersabda, "Innaha satakunu 'alaikum umara ba'di. Tushghiluhum asya' 'anis salah li waqti asya'un." Jadi fa'il pada tushghiluhum. Tushghiluhum asya'un 'anis salah li waqtiha hatta yadhhaba waqtaha. فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم إن شئت عدل وفي رواية إن أدركتها معهم إن أدركتها معهم أصلي معهم قال نعم إن شئت. Anak pun dia ambil tak ada bahagi. Lepas tu baru tengok boboh lah tak ada bahagi. Tak apa pula ke mana pun. Apa maksud dia? Nabi kata sesungguhnya selepas kematianku akan ba'di, itu makna lepas aku wafat lah, lepas aku mati akan ada pemimpin. Ni sebut jelas pemimpin. Qaum tadi dalam surah An-Nisa ini sebut qaum, aqwam ataupun qaum, maknanya pemimpin. Dia hadis ni, dia wahyu kan kena bincang apa sebut pemimpin. Apa kaitan dengan semaya ni? Pemimpin akan ada pemimpin yang memerintah kamu urusan menyibukkan mereka dari menunaikan salat pada waktunya. Anda sengaja tidak cuma pada awal waktu, pada waktunya ni sebab kita nak bincang. Sehingga ada di kalangan mereka yang salat di luar waktu. Itu kita terjemah zahir. Sebab ada perbincangan. Salatlah kamu pada awal waktu. Ini arahan. Tadi Nabi cerita fenomena. Arahannya, salatlah kamu pada awal waktu. Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya perlu salat bersama mereka? Dah tadi suruh semaya awal waktu ke? Lepas tu, saya kena salat ke bersama mereka? Untuk kali kedua. Rasulullah menjawab, ya perlu. Jika engkau mahu. Sini ada jika engkau mahu. Tadi tak ada. Kalau nak semaya tak sih, tak apa. Mungkin nama, sunat tadi ke? Tapi hal ini lebih terang lah. Jadi bila kita campur-campur riwayat, kita akan nampak dengan lebih jelas lagi isu. In syi'ta, kalau engkau mahu. Dalam satu riwayat lain disebutkan, jika saya sempat dengan mereka, apakah perlu saya salat bersama mereka? Lagi tu kan? Jawab Nabi, ya perlu jika engkau mahu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya, pertama sekali, kalau kita kata la'alla tu dengan makna pasti. Satu. Yang kedua, yang dimaksudkan kaum ataupun aqwam, akan ada satu kaum, maknanya ni orang panggil saf pemimpin yang jenis semaya lewat. Cuma ulama bincang dia kena jangan kita faham, semaya lewat semua kan. Tapi jadi acak kali. Jadi kurang ada penting pada awal waktu tu. Tak ejah molek jadi wakhija. Itu maksud keburukan tu. Sebab tu yang kacik gigi tadi tu. Ibnu Samit kacik gigi tu. Sebab dia kata tak boleh buat gitu. Tak apa, cuba kita tengok. Yang ketiga, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud dan riwayat lain, yang menjadi masalah pada waktu adalah bukan hanya orang awam, bahkan dia menjadi penyakit pemimpin. Maya lewat ni tak salah kira lah kita kata orang awam pemimpin. Hak jadi email. Pemimpin ni maksudnya hak jadi email. Iya maya lewat.
pada waktu ni disiplin nak semaya Jumaat dia kena pemimpin. Tu disiplin pada zaman ni. Kat masjid yang tidak banyak, tidak sepadan. Kena faham keadaan dia. Apakah maksud bukan pada waktu kita nak bincang? Jadi semaya bukan pada waktunya. Cuba tengok. La'allakum ni hadis 779. Cuba tengok sebelah. Kita nak bincang tu. La'allakum satudrikuna aqwaman. Makna pemimpin. Umara, aqwaman situ maknanya umara. Yusalluna salah li ghairi waktiha. Pasti kamu sempat, pasti akan datang kamu akan sempat dengan aqwam. Aqwam sini makna umara daripada banyak riwayat lain. Pemimpin-pemimpin yang mana mereka salat bukan pada waktunya. Apa maksud bukan pada waktunya? Apa maksud? Kau mai zuhur dalam waktu asar. Adakah salat dilaksanakan apabila habis waktunya atau bagaimana? Di sini. Zahir hadis menunjukkan salat dilakukan setelah habis waktu dan ini juga dimasukkan oleh hadis mubahadah tadi. Semaya bukan dalam waktu. Sehingga ada di kalangan mereka yang salat di luar waktu. Tu kan tadi ada kan? Nak ayatnya lewat tak lewat siapa ada hal semaya di luar waktu. Zahirnya nampak semaya zuhur tu dalam waktu asar. Sebabnya kena ingat ya kalau kita tengok semua hadis di mana hadis isu hak lewat ni isu semaya zuhur. Isu semaya zuhur. Kikija ni sebab tu kata tusyghiluhum menyibukkan mereka oleh tugas mereka. Jadi hak malam tak timbul, asar pun tak timbul. Tak ada disebut maya asar ada waktu ngari. Hak ni kalau perhatikan hadis zuhur lewat tu lewat dekat asar. Ataupun zahir sini hak timbul persadaran apakah dia semaya dalam waktu asar kalau hak tu panggil qadar tu. Zahirnya nampak gitu baik. Imam Nawawi kata berpendapat. Dia sebenarnya adalah orang yang panggil pegang secara tekstual lah. Dia tengok secara teks, literal, dia kata semaya ni mana habis waktu. Waktu Imam Nawawi kata tu. Namun Imam Nawawi berpendapat yang dimaksudkan adalah solat di akhir bukan pada waktu yang mukhtar. Waktu mukhtar ni waktu sepahari qomat lepas azan, kita bincang lepas azan dia semai sunat patut tunggu sebentar. Lepas qomat, lepas temai. Itu waktu mukhtar. Itu maksud awal waktunya. Maknanya dia ni kata Imam Nawawi semaya tu lepas dah waktu yang mukhtar, yang terpilih. Mana lewat dah semaya. Tapi dalam waktu lagi. Misalnya pukul 4 semaya. Maya bukan main sore, maya jamik, masjid jamik. Tu imam apa tu? Ketua politik tu lah. Tu. Kata Imam Nawawi lagi, mana bukan di luar waktu salat pun. Jika dilihat pada realiti para pemimpin dulu dan sekarang, mereka melewatkan hingga terkeluar dari waktu mukhtar. Kalau sekarang hanya sampai dia, bukan sampai kita. Sesuai dengan kata-kata Imam Nawawi tu. Mereka tak semua, dia di luar waktu. Cumanya tidak pada waktu yang mukhtar. Mukhtar ni maknanya yang terpilih di awal waktu. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang cuak hingga solat di luar waktu. Menjadi kebiasaan kita. Tak ada fitnah tu kalau gitu. Kalau seorang atas nama pribadi, individu ni cuma besar ramah penuh masjid maya lewat sampai habis waktu. Imam Nawawi kata tak ni. Kita nak kata gitu. Tak betul tu. Jadi kata Imam Nawawi lagi, untuk memahami hadis ini dengan betul, maka wajar dilihat dalam konteks yang betul dan menepati realiti. Kena tengok lah. Dia ni semaya luar waktu. Tak ada disebut katanya maya dalam waktu asar, maya zuhur. Lepas tu maya pula di masjid Jamik, besar kita mau, masjid Damsyik tu. Tak ada. Kena ingat peristiwa ni tak berlaku di Masjid Madinah. Ulama kata tak berlaku di Masjid Madinah. Ini berlaku di masjid lain. Di Masjid Madinah tak akan berlaku. Ini seriaya lah. Pada sahabat ada tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Jika pemimpin melewatkan salat hingga di luar waktu mukhtar, maka seseorang boleh salat sendirian dan melakukan jemaah kecil bersama orang lain. Jika mereka sempat pula dengan salat jemaah pemimpin berkenaan, maka mereka boleh salat untuk kali kedua dan ia dikira sebagai nafilah, sunat. Boleh pahala pula waktu tu.
Yang keenam, galakkan bersama pemimpin jika selagi ia bukan dalam perkara maksiat. Perkara ini ditekankan agar tetap utuh perkuatan dan mengelakkan berlaku perselisihan. Apa yang Nabi galakkan? Kalau maya dah bila pemimpin tu maya lewat gigi nak suruh nampak syiar dan perpaduan umat Islam. Maknanya di sini Nabi nak mengajar kita, kalau dalam kih-kih begini, kita kena ambil kira lagi lah. Jangan kih-kih kecil pun cakap nak balas. Maknanya hak ni pun jangan duk balas lagi. Soal Nabi nak ayat gitu. Tengok cara Nabi. Lepas tu kita pakai beki lah. Lewat sikit. Oh, dah tak boleh dah. No. Misalnya no. Tu berat lanjut. Lagu tu. Untuk macam-macam. Kawan ni sibuk misalnya no. Memimpin. Kadang-kadang masuk waktu tu tak boleh nak berhenti lah. Lewatlah sikit sejam. Oh, katalah jangan gitu. Misalnya kita tahu pukul Zuhur sepatutnya maya pukul 1:30 contoh ni. Tiba-tiba maya pukul 2:30. Hak ni berat lagi ni akhir ni maknanya sekali pukul 4 lebih maya tu akhirnya. Kan 2:30 tak panggil akhir lagi. Supaya semaya Isya ada pukul 11 pun Nabi maya. Sebelah ni maknanya dalam konteks kita lah, dalam konteks kita. Lewat nak ayat ni. Jadi di sini ulama kata Nabi suruh pergi semaya juga. Nak suruh jadi macam mana? Suasana dia jadi molek. Lepas tu, molek ke? Semaya lewat. Dah. Nabi tak kata molek. Sebab tu Nabi kata, musmaya lah. Dengan Jumaat kecil. Semaya. Di sini nak jaga masyarakat. Nak jaga perpaduan umat Islam. Jangan balas. Benda-benda lagu jangan balas. Tapi jangan dibiarkan. Kena usaha lah macam mana nak buat tu. Di sini mana kita boleh ambil cara Nabi. Nabi nak mengajar kita mengkategorikan kesalahan. Kesalahan tu, kalau siapa tinggal semaya tu besar ni, tak, Imam Nawawi kata tak tinggal semaya. Tinggal semaya, istilah tinggal semaya dalam fiqh ni maknanya tidak semaya dalam waktu. Siapa kena qadha tu orang tinggal semaya. Lepas tu kalau tak qadha pula, tu berat benar lah. Selagi dia semaya dalam waktu, orang tak panggil tinggal semaya. Tapi semaya lewat menjadi tabiat, itu termasuk dalam buruk akhlak. Tetapi dalam kih ni Nabi kata pakat kisah maya ramai-ramai. Muka dia jadi imam yang muka pemimpin zaman itu. Apa tu? Tak suri bercelaru syiar agama. Nak supaya perpaduan umat Islam tu jadi utuh. Lepas tu kita pakat lagi lah lagu ni. Itu maksudnya. Tapi hak tempat kita ni, kalau hak mari maya lewat ni bukan tu imam. Hak tu ya serabut buruk tu. No. Tunggu bakal-bakal ya. Pukul 10 nak main lagi. Orang nak main lembu. Bukan tu imam. Kalau suruh tak naik tu. Jadi sin ni kena faham ni. Hak ni dia jadi tu imam. Kita akan bincang selepas ni. Boleh kalau tidak sampai dulu. Sebab tu kalau kita tengok fiqh dulu. Bak imam ni memang ketat. Memang ketat. Dia tak alih naik. Tengok tu imam tak hari. Berebuk yang naik tu imam. Tak boleh lepas. Tak alih. Dia ada disiplin. Hal ni kita nak bincang juga sebab ni. Apa tu? Dia takut jadi masalah. Sebab Sa'ana pernah jumpa waladhdallin baca. Nyata enggak kita tegur dia. Dia kata, siapa dia kata muka dia mengaji luar negara. Dia kata betul dah tegur dia betul tegur. Dia kata kita pun minta. Jadi akhir sekali bila dia jadi imam Jumaat, lama tak ada orang protes. Wakil rakyat dia nasihat baru dia dengar. Lepas tu dia mencok berhenti jadi imam. Sebab yang tak tegur dia tak tegur. Masalah juga orang kita ni. Jadi kena tegur gitu. Orang lain tak tegur. Tak tahulah ya Allah tidak berat lanjut. Wadduha wal-laili idza saja. Tu dia baca. Habis buku ayat tu dia serupa akhir tu. Sakit perut orang tengah you. Bila orang kita tegur, saya ngajar Quran kamu. Ada jenis gitu. Takut jadi lagu tu lah. Dulu dia jaga semua. Ni memang ketat ni bab ni. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh memang ketat semua. Baik, sini pun saya ada buat kenyataan lah. Pada muka surat 7 tak apalah kita tengok dulu yang ni. Jadi sebenarnya kata-kata Nabi supaya solat walaupun 2 kali pun tak apa. Semaya Jumaat dalam Jumaat yang besar tu, setelah kita maya dalam Jumaat yang kecil,
Tujuan nak jaga perpaduan maksudnya. Itu mengikut ulama. Lepas tu kita pakat betul lah. Pakat betul. Maklumat akan datang yang disampaikan oleh Nabi SAW merupakan satu bentuk kelebihan nubuah. Maklumat akan datang ni makna cerita tentang akan datang. Maklumat akan datang. Yang tak berlaku lagi. Yang disampaikan oleh Nabi SAW merupakan satu bentuk kelebihan nubuah. Itu kelebihan nubuah. Ini bukan ramalan bomoh dan pak nujum, tapi ia merupakan mukjizat. Kalau tidak Nabi, kalau dia buat ramal itu, kalau tidak tahu bomoh tak nujum waktu dia. Sebab kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, dia tak ada buat ramalan. Kecuali dia bincang Nabi ramal. Itu hal lain. Ni bincang Nabi ramal, dia buat ramalan pula ramalan Nabi. Itu jadi masalah. Misalnya Nabi sebut, Imam Mahdi ni bukan ramalan. Dia pernah sebut pada saya lah. Sebelum dia malam dia diharamkan tu, dia sebut kata Imam Mahdi itu ramalan Nabi. Nabi tak sebut. Jadi kita buat ramalan berdasarkan maklumat Nabi. Dia kata Imam Mahdi itu bukan ramalan. Itu kenyataan atas dasar mukjizat Nabi. Wahyu daripada Allah. Jadi dia nak ramai sebab Nabi tidak sebut dengan tetap siapa, bangsa mana. Kira-kira begitulah. Dengan detail. Dia buat pendetailan. Jadi dia bagi dia tak salah ramal. Dia ramal di atas Nabi sebut tentang akhir zaman. Itu tak kena begitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, memang ulama sebut dengan tegah. Sifat suka meramal ke sesuatu ni, ini ciri-ciri ajaran sana. Sebab tu ulama Islam dia tak ada. Tak perlu pun buat apa. Baik. Keprihatinan para sahabat berkenaan hal ehwal agama. Mereka sentiasa berbincang dengan Nabi SAW bagi menentukan tindakan yang diambil adalah betul dan tepat sunnah atau patuh sunnah. Takut salah tu takut salah. Bimbang tersalah dalam pengamalan agama. Ulama boleh menyebut permasalahan walaupun tu tertinggal. Ulama boleh menyebut permasalahan walaupun ia belum berlaku dan tanpa disah jika ia mengandungi kemaslahatan. Boleh? Kita boleh buat andaian begini-begini berdasar pada pengalaman. Boleh. Tidak jadi masalah. Supaya berhati-hati. Baik, saya ambil sedikit lagi. Orang yang layak menjadi imam. Man haqqu bil imamah, orang yang layak menjadi imam. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis 780. Ini hadis keempat lah di bawah kitabul imamah. Hadis 780. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala anba'ana Fudail ibn Iyad an al-A'mash an Ismail ibn Raja' an Aus ibn Dam'aj an Abi Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa' fa aqdamuhum fil hijrah fa in kanu fil hijrah sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnah sawa'a fa aqdamuhum sinna wala ta'ummar rajul wala ta'ummar rajul sebab tu la nahi fi sultanih wala taq'ud ala takrimatih illa an ya'zana lak. Hadis Imam An-Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Mas'ud. Sila bukan Ibnu. Tengok teks Arab ni. Abu Mas'ud ataupun Abi Mas'ud atau betul itu tersilap bukan Ibnu Mas'ud ni Abu. Cuba tengok dalam teks asal dia tu. An Abi Mas'ud. Abi ke Abu itu sama saja dalam bahasa Melayu kita tu. Jadi Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalau orang belajar bahasa Arab, ya ummu tu asalnya fi'il mudhari' ma'ruf untuk mufrad mudzakkar ghaib. Tapi di sini ini salah satu contoh lagi. Kita nak terjemah macam mana? Anda terjemah hendaklah. Terjemah hendaklah ni maknanya kena ada liya ummah. Li lam berada di bawah tu dalam bahasa Arab dipanggil amar ghaib. Lam amar ghaib. Biarlah, hendaklah. Makna begitu. Tapi di sini tak ada ni. Terjemah ini berdasarkan kepada hadis lain. Yang bincang masalah sama berkenaan dengan isu sama, hadis lain. Anda terjemah berdasarkan pada hadis lain. Hendaklah seseorang yang paling pandai Al-Quran menjadi imam bagi satu-satu kaum.
Jika mereka setaraf sudut kepandaian Al-Quran, maka hendaknya ditampilkan yang terlibat dalam hijrah. Jika mereka setaraf daripada sudut hijrah, maka ditampilkan yang paling tahu tentang sunnah. Jika mereka setaraf pengetahuan tentang sunnah, maka ditampilkan yang paling senior. Yang paling senior lah kita kata, paling berumur, paling tua. Janganlah engkau menjadi imam kepada seseorang yang menjadi pemimpin di wilayah kekuasaan. Ni tadi ni. Dia ni bukan jaga kawasan, cuma dia pemimpin kawasan. Jaga kawasan dia bakal. Dia pemimpin. Dia governor, atau dia menteri besar, atau dia penghulu kawasan tu. Hak ni sebenarnya hak imam ulama-ulama kita tekankan ni. Makna orang yang terlibat menjadi pemimpin masyarakat, tak kira lah peringkat rendah ke peringkat, dia mesti jadi imam. Dari sudut budaya umat Islam pada waktu itu. Janganlah engkau duduk pada tempat yang dikhususkan kepada seseorang kecuali mendapat keizinannya. Baik, cuba kita tengok. Secara umumnya hadis ni kalau kita tengok melalui terjemahan tadi lah, maknanya Nabi SAW sebut peringkat orang yang nak jadi imam ni, dia kena begini. Tapi kalau jenis orang pandai Quran berlaku, kena cara ni pula. Mana beberapa kriteria, beberapa tahap itu. Baik, cuba kita tengok sini. Jadi ulama berbeza pandangan berkenaan. Pertama sekalinya kita ingatlah hadis Abu Mas'ud ni sahih. Hadis Abu, saya terlupa nak masuk ke fakta di situ. Hadis Abu Mas'ud ni sahih. Dari segi kesahihannya memang jelas lah. Cuma saya tidak bincang di sini secara khusus. Ulama berbeza pandangan berkenaan maksud sabda Nabi SAW. Aqra'uhum li kitabillah. Apa maksud aqra'uhum li kitabillah? Dari sudut terjemahannya, orang yang paling pandai Quran. Itu mana aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling pandai. Apa maksud paling pandai Quran? Pandai tafsir ke? Pandai baca bertajwid ke? Pandai pura ke? Pandai makna Quran. Apa maksud pandai? Yang dikatakan paling pandai tu. Apa maksud dia? Ulama khilaf pula situ. Ini adalah beberapa pandangan ulama berkaitan maksud hadis berikut. Yang pertama, paling baik dari sudut bacaan. Dari sudut qiraat tu paling boleh. Kalau baca tu memberi kesan pada makmum lah. Memang betul ni. Biarlah saya nak sebut dah. Ni pribadi saya lah. Kita dengar almarhum Ustaz Muhammad Daud Al-Iraqi baca Quran. Dia kena dengan cara dia intonasi, dia wakah pun itu. Kita tu belakang dia kata nyaku oleh kata Ustaz Mak baca Quran. Tu memang ada lah beberapa pengalaman saya kuliah ni. Kata bagus ini. Cara dia wakah pun kena, cara ibtidak pun kena, wakah sini dia ambil sini, kena molek dengan makna. Apa maksud sudut bacaan? Dengan makhrajnya, dengan intonasi dia, burdah dia ada tu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama kata paling arif berkenaan dengan hukum hakam yang terdapat dalam Quran, walaupun tidak banyak hafalan Quran. Ada juga ulama kata tapi kena ingat ada kita bincang sini, maknanya baca Quran dia tu betul, mesti betul, syarat mesti betul. Cuma betul tu betul tahap mana? Baca Quran sedap, lonok, merdu bunyi, itu kategori dia. Betul semua tu. Dia kalau baca betul-betul apa saya sebut tadi, dia tak masuk dalam aqra'uhum li kitabillah tu. Baca bunyi pelik ke? Cuba tengok ada orang yang ambil baca Quran ni. Kita tengok dalam internet ni. Apa baca Quran gitu? Zaman Nabi tak lihat email. Kalau tempat kita buat email gitu. Dia Quran ni hadrat dia standard dia. Dia standard dia. Itu tidak standard tu. Tak boleh tu. Bunyi pokok bawah tu. Paling alih berkenaan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran walaupun tidak banyak hafalannya. Yang ketiga, paling banyak hafal Quran. Maksud aqra'uhum li kitabillah, paling banyak hafal Quran. Ada juga yang kata gitu. Yang keempat, paling faqih tentang Quran. Baik, itu 4. Menurut Imam Al-Khattabi, dia kata susunan berkenaan 1, 2, 3, 4 tadi adalah yang betul kerana kemampuan seseorang membaca Quran dengan baik diutamakan semasa menjadi imam.
Jadi nombor satu, jadi susahnya mula sekali baca Al-Quran itu paling baik dari segi tajwid, suara dia. Imam Khattabi kata betul tu. Memang untuk semaya dia kena tekan tu tak alim lah mana, tak apa. Sebab ada setengah-setengah orang alim tu baca Quran bukan tak betul tapi kan senang perlu kita dengar lah. Kadang-kadang tu begitu. Memang ada. Tak sedap lanjut dia baca. Dia pun sebut. Dia kata hamba ni kalau sudah jadi imam agak malu kok orang dia kata. Ada belajar tapi dia ni alim yang kira lah. Ada jadi kena orang suara dia. Sampai dia kata kalau dia asal kalau tak lagi mai subuh. Enggak benar lah suara dia. Ada jadi gitu. Kenapa? Dia petang dia tak sih. Dia sedar diri lah, dia sedar. Bukan bidang dia. Allah tidak kena saya kini Putrajaya terimeh baca nengung gitu. Sedap bukan nengung tak sedap, nengung sedap. Kali kita dengar. Tu kelebih. Betul Imam Khattabi. Susunan ni betul dah ni. Hak mula-mula sekali hak sedap baca Quran. Kita sebut bahasa Kelantan, sedap baca Quran. Betul dah ni. Kerana apa alasan Imam Khattabi kata begitu? Kerana kemampuan seseorang membaca Al-Quran dengan baik diutamakan semasa menjadi imam. Kata Imam Khattabi. Mengatasi semua ciri-ciri kelebihan lain. Hak ciri-ciri hak lain tu alim, mahir, tajmahir, fiqh, hak tu tidak diutamakan untuk jadi imam tu. Kata Imam Khattabi. Hal ini lebih jelas kerana kebanyakan mereka adalah buta huruf. Mereka ni maknanya sahabat Kebanyakan mereka adalah buta huruf, ummiyun. Mana sahabat ni kebanyakannya buta huruf, tak boleh membaca. Justru mengingat ayat Al-Quran dengan mutu bacaan yang baik diutamakan berbanding orang yang kurang baik mutu bacaan. Jadi sahabat dulu ingat dia ingat Quran itu dasar kepada dia dengar orang baca. Sebab tu dia penting ke sangat dengar orang baca Quran dengan baik. Sebab sahabat dia ingat hal tu, nak baca dia tak reti, muka buta huruf. Kalau tunjuk masalah nak apa orang, muka buta huruf. Saya nak sebutnya ada seorang ni, wajar ni. Kalau dia dengar tak apa. Kalau jadi buta huruf tak reti baca. Dia hafal 30 juz kerana dia dengar modal dia baca Quran. Bila dia habis baca Quran, kalau kita tunjuk dia nak suruh dia baca, dia tak ada nak baca. Akhir sekali ngaji kitab pun terpaksa reti, dia tak reti. Pelik manusia ni. Tapi ingat tak kuat. Kalau dia dengar berita, dia boleh ulah pula. Habis licin. Kalau dia dengar. Pelik manusia ni. 30 juz dia khatam. Buat macam dia khatam. Dia dengar modal dia baca Quran, dia dengar, dia ingat. Tu zaman sahabat dulu kebanyakannya. Sebab tu orang yang nak memperdengarkan bacaan ni, dia utamakan orang sedap apa je. Dia memberi kesan. Kalau sahabat lain, dia nak baca, dia tak reti. Dia dengar, dia jadi ingat. Zaman sahabat dipenting ke sana tu. Jadi perempuan ni lah jadi imam baca sedap ni. Sebab apa? Sebab bila orang lain dengar, orang lain boleh ambil baca Quran dengan dia. Ni kalau dia baca tak betul, anak murid jadi betul. Tok guru baca tak betul tu. Patut nak agak anak murid betul. Rupanya hendak jadi imam baca Quran tu dikira mengajar Quran. Belik ni. Tu imam baca Quran. Hak duk belakang jadi ingat. Sebab tu imam tu ditekan kena betul bacaan dia. Sebab sistem pengajian Quran pada waktu salah satunya tu. Sahabat-sahabat kerja jauh-jauh. Duduk kerja kadang-kadang tak ada nak balik. 2 hari sekali balik. Tiba-tiba dengar ayat-ayat hak baru tu. Dia akan ingat. Sebab dia nak baca dia. Kalau tunjuk mashaf, tunjuk kitab, dia tak nak baca. Dia dengar tu imam tu lah dia jadi ingat. Hafal dia cara itu. Sebab itulah tu imam ni dia tekan ke sangat baca yang kena betul tu. Sebab apa? Nyanyilah kat orang lain kalau dia baca tak betul. Orang dia ingat kalau dia baca tak betul. Engkau dia tak reti baca. Tu bahasa muda. Bahasa muda. Ada maksud dia tu. Anak pun waktu kepala tu mikir. Nak tulis dengan tulisan lah ke mana? Sudah kita urakin. Itu maksud dia. Nak yang sama sahabat tu dia ngapa Quran lagu mana? Tak sumpah kita. Kita dengar apa Quran tak tengok kita tak. Moga kita boleh baca. Dia tak. Dia dengar. Ingat kita cerita hadis sebelum ni ya? Dia paling muda di kalangan kaum dia paling banyak baca Quran. Apa tu? Orang yang lalu kawasan tu mari baca Quran dia ingat. Akhir sekali dia paling banyak. Dia jadi imam. Bila main apa punggung. Ingat ada cerita sebelum ni. Sampai perempuan kata jumpa perempuan kata beli kat baju kata email tu. Ingat ada sebelum ni. Riwayat sebelum ni. Nama apa tak ingat? Allah nama apa? Jadi begini lah. Sebab itulah zaman tu dia kata tu email ni dia mesti baca yang paling sedap, paling merdu, paling betul. Sebab apa? Sebab orang ngapa dengan bacaan dia. Boleh itu penting. Sebab tu penting sangat tu.
Justru mengingat ayat Al-Quran dengan mutu baca yang baik diutamakan berbanding orang yang kurang baik mutu baca. Sebab apa? Sebab dia nak baca dalam semaya. Kalau dia baca tu orang jadi ingat. Orang ngapa semasa dia baca Quran. Ini sesuai dengan kenyataan Nabi SAW yang menyebutkan bahawa tidak dikira sebagai salat jika tidak ada baca Quran. Lepas tu semaya ni mesti kena baca Quran. Orang tak panggil semaya kalau tak ada baca Quran. Mana kalau capur-capur tadi ngahok ni, mana penting nak baca Quran tu. Tu Imam Khattabi kata, tu ciri utama nak jadi imam. Selain daripada itu, bacaan Al-Quran adalah dururi salat dan salah satu rukun salat. Oleh itu sangat wajar diutamakan individu yang mahir sudut bacaan untuk menjadi imam salat. Ini kenyataan Imam Khattabi. Sebagian ulama berpandangan bahawa jika ada individu yang faqih hukum dan sunnah tapi kurang mahir bacaan, adalah diutamakan menjadi imam berbanding individu yang hanya mahir bacaan tapi tidak faqih. Kena ingatlah, Pak kata tidak mahir baca Al-Quran tadi tu tak sedap, tapi baca dia tu betul untuk saf maya tu akid dah. Tu syarat dia, tu asas dia tu. Kalau baca tak betul sampai jadi boleh wasaf maya, tu tak kira siapa dia pun tak. Dia jadi imam kalau tu. Jadi ada setengah ulama dia kata tak, kita kena lihat lebih utama lagi cirinya seorang itu alim, faqih kita hukum hakam. Ada yang kata begitu. Sebetulnya diutamakan qari dari sudut tertib kelayakan menjadi imam kerana kebanyakan sahabat yang mahir bacaan adalah yang paling faqih di kalangan mereka. Tapi sahabat-sahabat dulu hak baca betul tepat ni lah orang panggil faqih sampai sahabat kebanyakan. Tidak semua. Cuba perhati apa maksud. Anak pun tidak betul-betul banyak maksudnya begini. Sekarang ni oleh kerana hadir turun zaman Nabi. Jadi kita nak faham aqra'uhum li kitabillah. Kalau zaman sahabat dulu, apakah orang yang paling mahir baca Quran ni sehingga dia dilantik jadi imam tu orang yang semata-mata baca Quran sahaja tu. Kita kena tengok realiti yang jadi imamnya siapa. Saya nak wakar, saya nak umat. Enggak buat ni dia bukan sekadar reti baca Quran. Betul molek baca Quran, faqih. Jadi maknanya bila sebut orang yang paling mahir baca Quran dalam konteks zaman sahabat, mana orang ni bukan Quran sahaja dia reti. Sebab terbukti perempuan ni lah yang ditolak ke depan jadi imam. Ada ulama kata begitu. Jadi huraian ni berdasar pada realiti zaman sahabat. Kalau pakar ni lepeh kita. Berat kalah tu. Sebab kat setengah-setengah tempat kita kata imam yang paling berat apa kan? Sebab jahil agama ni. Imam besar ni kecil. Dia dengar pun tak apa ni. Dia kata ustaz kata ke apa pun tak. Anda tak berdiri. Tok guru anda kata begini. Tu kelas tu imam. Sebab dia menganjurkan amalan pertama, dia tak sebut sunnah. Amalan pertama yang kita kena buat selepas maya raya pergi kubur. Jauh ajak pergi kubur sampai jual kepuk bagi tu. Hari raya pertama. Soalnya dia isytihar sebagai agenda mula-mula. Ni orang panggil amalas. Dia tak sebut sunnah. Ingat juga dia pun. Amalan hak mula-mula kena balik pergi kubur. Jadi dia ajak ramai-ramai. Habis mai pakai lagi. Rupanya ada dah dia jual kepuk. Tunggu dah. Tu tahun kedua dia buat. Saya kritiklah dia, saya kata tak betul tu imam jangan buat begitu. Hari raya ni tak sesuai dengan kematian. Ruh hari raya. Lepas tu bukan menjadi agenda Nabi. Jelas dalam hadis Nabi buat apa lepas maya raya. Tak ada siapa hadis kata pergi kubur raya. Bukan tak boleh pergi. Nak ayatnya menjadi sunnah hari raya. Dia kata hak tu dia kata ustaz ayat apa buat ada tu. Tunggu anda kata pergi kubur pagi raya. Mana kita baca hadis kamu tak penting bagi dia. Tu imam. Dia besar tu. Besar mana masjid dia? Saya tak perlu cerita lah tu. Kalau setahun tu dah hadir-hadirat. Maknanya kita bawa masyarakat ni bukan mengenal sunnah. Jadi, na'udzubillah min zalik. Bahaya ni. Baik, saya habiskan sedikit ni. Sebab zaman sahabat tu hak dikatakan aqra'uhum hak paling pandai Quran. Maksud paling pandai Quran tu dia bukan pandai baca saja. Realiti zaman sahabat. Kita kena tengok hak dia akak jadi imam dia jenis lagu mana. Tepat orang tanya hukum hakam. Maknanya kalau dalam konteks sahabat mana berat kriteria tu. Aqra'uhum tu mana berat. Bukan sekadar tahu baca Quran saja, tapi dia makna hukum. Sebab tu ulama jadi khilaf kalau kita nak bawa kriteria tu. Zaman kita dibuatkan lah. Dalam masjid ramai, masjid banyak. Lepas tu nak jaga ni dia punya orang yang jadi imam ni kena mesti menepati kriteria ni. Ciri-ciri ni beratnya. Sebab tu ulama tu sikit dia punya tahap dia tu. Misalnya di sini. Misalnya Ibnu Mas'ud berkata,
Di kalangan kami, Ibnu Mas'ud ni sahabat ni saya sebut ni sebut nak suruh supaya kita faham keadaan zaman Nabi. Ibnu Mas'ud kata, di kalangan kami ni mana sahabat, apabila mereka hafal mana-mana surah daripada Al-Quran, maka ia dianggap perkara biasa, kecuali apabila telah dipastikan mereka mahir hukum hakam berkaitan surah yang dihafal, atau setelah dikenal pasti mereka mahir hukum halal dan haram. Mana kalau hafal Quran pokok kita ni tak anggap biasa tu, kata Ibnu Mas'ud. Mana tidak wa'natul lalu. Tu bukan Ibnu Mas'ud sebut tu. Mana kalau ada di kalangan kita hafal mana-mana surah itu biasa. Kecuali setelah kita pasti dia faham makna, faham hukum, dia tahu tentang maksud ayat Quran, ilmu tentang ayat ini apa, barulah dianggap sebagai dia tu aqra, mahir. Berat tu kriteria tu kalau ada zaman nak kira gitu zaman lalu. Adapun generasi selepas mereka, maka kebanyakannya mahir bacaan Al-Quran tapi tidak ramai yang faqih tentang ayat yang dihafal. Qari ramai di kalangan mereka tapi faqih sangat sedikit. Tu kata Ibnu Mas'ud. Jadi maknanya kalau kita nak hura aqra tu dalam konteks zaman kita ni, tak boleh hura seperti mana sahabat tu. Kalau kita hura seperti mana yang dimaksudkan oleh sahabat, kurang benar layak jadi imam. Kadang-kadang setengah tu imam bukan semua. Setengah tu dia masa dia jadi imam dia tak sempat pun nak belajar ilmu-ilmu lain. Sebab dia ngapa Quran pun mau lewat. Ada belakang. Dia sebut Hanas sendiri lah. Malunya dia kata jadi imam. Kadang-kadang dia jadi imam masjid. Kadang-kadang belakang ni pun kuliah. Kuliah jangan kira lah ni. Ada tu imam sebut gitu saya. Malunya kata gini tu imam. Kata tak apa, belajar lah. Nak apa Quran sama ada tu kesusahan yang dihadapi. Kata malu lah Ustaz dia kata. Kita ni boleh Quran saja. Pada belakang kita ni banyak beda ilmu. Itulah Ibnu Mas'ud sebut tu. Baik. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.